Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, rakan-rakan Facebook, dan follower page Nurmina Umar. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat pagi, dan juga kepada yang dapat notification, dan mungkin tuan dan puan kebetulan lalu di page ini. Alhamdulillah kita dikurniakan kesempatan lagi kesihatan hari ini, dan saya yakin semua rakan-rakan Facebook juga sedang orang kata sibuk dengan jadual harian, sama ada tuan dan puan bekerja ataupun tuan dan puan menjalankan perniagaan. Maka sebenarnya kita masih lagi sama-sama ada banyak orang kata tugas dan tanggungjawab yang perlu diselesaikan hari ini. Jadi apapun rancangan kita yang kita dah susun, kita sama-sama letakkan satu orang kata target pencapaian hari ini yang kita boleh capai, insya-Allah. Jadi untuk itu sekali lagi pagi ini saya akan mengambil masa sekitar 10 ke 15 minit sahaja, dan topik kali ini saya bawakan perbincangan tentang sebuah buku yang biasanya saya rujuk. Dan pagi tadi di posting Facebook sebenarnya saya ada kongsikan beberapa perkara, dan ini juga adalah satu orang kata dapatan setelah 2-3 hari ini berjumpa dengan beberapa orang usahawan. Jadi ada beberapa perkara yang saya kira bagus untuk kita sama-sama kongsikan, dan kita lihat bagaimana aplikasinya kepada kita sebagai usahawan, dan mungkin bukan hanya kepada usahawan tuan dan puan, malah kepada sesiapa sahaja kita yang mempunyai orang kata keadaan ataupun perkara-perkara tertentu yang kita perlu ubah ataupun kita perlu review. Jadi sekali lagi kepada rakan-rakan Facebook saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat pagi, dan semoga hari ini bertambah baik apa-apa yang kita dah rancangkan. Baik. Jadi pagi ini saya mengambil satu pendekatan untuk bawa satu topik perbincangan yang saya ambil daripada buku ini. Dan saya ambil ni sebenarnya buku ini saya versi bahasa Melayu yang saya beli ni versi bahasa Melayu. Tuan dan puan boleh beli dari PTS sebenarnya. Boleh beli daripada PTS Book Cafe apa semua boleh beli. Dan saya sarankan buku ini untuk kita terutama kepada tuan dan puan sama ada CEO company ke individu ke ataupun usahawan sendiri ke business owner ke. Ada satu buku ni dia jadi macam buku yang sentiasa kita rujuk dari masa ke semasa. Jadi dalam konteks saya tuan dan puan, apabila saya banyak berjumpa dengan klien, saya banyak berjumpa dengan usahawan, saya mesti ada satu cara bagaimana untuk mendapatkan input yang betul daripada klien. Maksudnya kalau saya ada engage dengan tuan dan puan sebagai usahawan, tuan dan puan ada beberapa isu ataupun ada beberapa concern yang perlu dibincangkan, maka saya perlu bersedia dengan beberapa perkara. Maka konten buku ini sebenarnya banyak membantu bagaimana kita nak berkomunikasi, bagaimana kita nak berbincang sebagai kapasiti antara usahawan. Jadi antara bab yang saya ambil ini adalah bab 48. Nanti tuan dan puan boleh semak kalau ada buku ini, ataupun tuan dan puan belum beli, nanti boleh beli, semak. Salah satunya adalah bab 48. Sebenarnya ada lagi bab-bab lain, tetapi saya nak bawa satu saja, iaitu bab 48, yang mana dia mengatakan bahawa mengapa pengalaman sendiri merosakkan penilaian kita. Jadi bab 48, mengapa pengalaman sendiri merosakkan penilaian kita. Baik, jadi tuan dan puan apabila kita berjumpa dengan usahawan lain, ataupun tuan dan puan berjumpa dengan mentor, ataupun tuan dan puan berjumpa dengan coach, ataupun tuan dan puan berjumpa dengan trainer di luar sana, maka ramai tuan dan puan kita akan mendengar banyak kisah-kisah ataupun cerita inspirasi yang berbentuk pengalaman. Secara peribadi tuan dan puan, saya pun jarang berkongsikan tentang hal pengalaman, tetapi ada masanya saya perlu ceritakan supaya ada beberapa perkara ataupun sisi pandang yang berbeza yang tuan dan puan boleh bawa balik. Tetapi itu kita kena ingat pengalaman kita sendiri ini sebenarnya boleh juga merosakkan penilaian kita. Jadi itu sebabnya tuan dan puan antara beberapa perkara saya juga memilih pengalaman apa yang saya nak kongsikan dan pengalaman yang macam mana yang saya nak kongsikan. Biasanya saya akan pilih bergantung kepada siapa klien tu. Maksudnya tuan dan puan ini siapa. Katalah kalau tuan dan puan ni backgroundnya atau situasinya berbeza, maka pengalaman yang berbeza yang akan saya kongsikan. Dia bukan satu pengalaman untuk semua, tetapi ada pengalaman yang berbentuk general yang kita boleh kongsikan supaya orang lain yang mendengar itu dapat satu sisi pandang yang berbeza yang boleh diaplikasikan dalam perkara yang mereka sedang lakukan. Jadi ini pun orang kata merupakan satu perkara yang perlu kita faham apabila kita dengar pengalaman orang, apabila kita sendiri ada pengalaman. Baik, dalam ramai-ramai ataupun orang kata banyak-banyak sesi bersama usahawan, antara perkara yang saya biasa jumpa adalah apabila usahawan kata, saya dah ada pengalaman ni.
Saya dah trauma, saya tak nak buat lagi, contoh. Ataupun saya dah ada pengalaman ambil staff, saya kena tipu dengan staff, saya tak mahu dah ambil staff, contoh. Saya dah kena saya dah kena begini dengan supplier, jadi ini saya dah tak mahu ambil supplier gini. Jadi ataupun situasinya saya pernah berpartner, dah jadi gini, saya dah tak nak berpartner, contoh. Jadi sebenarnya banyak pengalaman kita sendiri itu yang menjadikan penilaian kita tu rosak. Jadi contohnya tuan dan puan, saya orang kata kita berpartner dengan pasangan, contoh. Saya sendiri berpartner dengan pasangan, mungkin tuan dan puan di luar sana pun ada yang berpartner dengan pasangan, ada yang berjaya, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Jadi pengalaman kita itu kadang-kadang dia akan merosakkan penilaian kita. Jadi kita dengar dan kita kata, orang kata ambil cerita-cerita inspirasi, ambil nasihat-nasihat tertentu dalam keadaan kalau kita tahu ia adalah baik, jangan lari daripadanya. Jangan lari daripadanya. Contoh dalam buku ni sebenarnya diberikan beberapa contoh, tetapi saya tak naklah ambil contoh dalam buku ni kerana dalam buku ini adalah buku terjemahan. Jadi orang kata case study yang dibawa dalam buku ini adalah dibawa oleh penulisnya, iaitu Rolf Dobelli. Jadi kalau kita lihat dalam aplikasi kita sebagai usahawan. Jadi contohnya katalah kita kata kita pernah berpartner dan kita ada masalah dengan partnership itu, maka kita merumuskan bahawa partnership ni tak bagus. Itu pengalaman kita. Jadi kita jadi bias mengatakan bahawa partnership itu tak bagus. Walhal hakikatnya kita tahu bahawa dengan berpartner itu sebenarnya ada banyak lagi perkara-perkara baik dan positif yang kita boleh capai. Jadi kalau kita ambil pendekatan bias tu tadi, kita lari daripada itu. Maksudnya kita lari daripada berpartner. Kita lari daripada keadaan itu, maka sebenarnya apa akan berlaku adalah kita menyekat kepada perkembangan perkembangan kita sendiri. Kalau dalam konteks bisnes, perkembangan bisnes lah. Jadi contoh kalau kita berkerjaya, katalah kita orang bekerja sekalipun. Apabila kita kata kita tak boleh bertukar kerjaya. Kalau kita bertukar kerjaya, kita akan sukar untuk naik pangkat. Kita kena buat satu kerja tu lama dan kita kena pakar supaya kita boleh naik pangkat. Itu pengalaman satu orang atau pengalaman 10 orang atau pengalaman ramai orang. Dan pengalaman itu, dia jadi bias kepada orang yang mengalaminya. Jadi kalau macam kita mengalami itu, kita bias. Jadi kita promote kepada orang. Okey, buatlah macam ini kerana awak akan dapat macam ini. Tetapi sebenarnya tidak semestinya boleh jadi macam itu. Dia ada banyak cara lain. Itu kalau tuan dan puan ingin saya bawakan satu pendekatan dari segi aplikasi atau kefahaman yang saya dapat daripada buku ini, di mana saya gunakan apabila saya mendekati ataupun bercakap dengan usahawan ataupun orang kata semasa kita berjumpa dengan klien. Kerana pengalaman kita itu menjadi keputusan ataupun kita punya keadaan ataupun kita punya nasihat atau perkongsian itu jadi bias. Jadi biasanya kalau katalah saya berbincang dengan usahawan, saya akan fokus kepada apa yang klien ataupun apa yang tuan dan puan nak capai, apa yang tuan dan puan perlukan. Contoh, walaupun tuan dan puan berpartner sebagai suami isteri, tak mengapa, tetapi saya akan dedahkan ataupun saya akan bentangkan apa dia pro and cons dan juga apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh disediakan supaya nak urus. Tetapi masih bergantung kepada klien, kepada usahawan, kepada tuan dan puan untuk buat tindakan dan ambil keputusan. Jadi saya tak boleh bias. Mungkin pengalaman saya dengan suami isteri tu bagus, 100% berjaya. Jadi saya tak boleh kata tak apa, boleh you boleh buat 100%, tak boleh. Nanti saya bias kerana itu pengalaman saya. Ataupun mungkin pengalaman saya berpartner dengan pasangan tak menjadi. Jadi bergaduh lah apa kan. Mungkin keadaannya macam tu. Maka apabila jumpa klien, saya nak advice macam tu, tak boleh. Dia jadi bias. Jadi kalau tuan dan puan sendiri sebagai usahawan, sekiranya tuan dan puan berjumpa dengan orang kata coach atau berjumpa dengan orang kata mentor, berjumpa dengan advisor ataupun mungkin dengan consultant, mesti ada satu kefahaman ini. Jadi lihat semula, adakah pengalaman itu pengalaman peribadi ataupun pengalaman orang lain atau pengalaman kita sendiri. Dan sekiranya perkara itu masih baik, kita tak boleh bias. Kalau kita tahu partnership itu baik dan kita kata lebih banyak senarai baiknya dan kita nak buat, maka kita buat dengan cara yang betul supaya kita dapat urus risiko tu. Jadi jangan kita lari daripada keadaan tu, kerana pengalaman-pengalaman ni yang kita kata sebut sebagai association bias ni.
Padahal tak sentiasa berlaku, bukan 100% begitu. Katalah contoh, kita tak boleh bercakap lah dengan orang yang macam ni, sebab biasa kalau kita bercakap dengan orang macam ni, kita tak akan dapat close sale kita. Jadi setiap kali kita jumpa orang yang macam ni tu, kita akan elakkan kerana tujuan kita nak buat sale. Jadi dia jadi satu, orang kata bias lah. Walhal tak semestinya, kerana kita punya orang kata sebab-sebab dan faktor-faktor yang menyebabkan kita boleh close kita punya sale tu tadi. Jadi buku ini tuan dan puan, bagi saya ia adalah satu buku rujukan yang bagus, dan kalau tuan dan puan adalah orang yang sentiasa perlu berfikir, buat keputusan, saya recommend buku ini ada satu dan sentiasa dirujuk dari masa ke semasa, kerana dia ada banyak dalam ni. Kalau kita baca sekali, bukannya kita boleh guna sentiasa. Jadi apa saya buat biasanya, apabila kita ada satu-satu isu ataupun ada satu-satu perkara dan kita kata macam mana nak berfikir, nak dapatkan idea ataupun nak fokuskan cara saya fikir, maka kita boleh tengok bahagian dia punya isi kandungan tu, kita boleh go through dan kita pilih beberapa point, kerana kadang-kadang masalah kita atau situasi kita berfikir tu akan melibatkan 2-3 bab. Jadi kita boleh pilih untuk kita orang kata dapatkan idea supaya kita dapat kemaskan lagi apa yang sedang berlegar dalam fikiran kita. Jadi untuk itu tuan dan puan, Facebook live kali ini saya ambil satu bahagian iaitu bab 48 yang bercakap tentang association bias, di mana pada kebanyakan masa kita kata pengalaman kita itu sebenarnya merosakkan cara kita membuat penilaian. Jadi bukan hanya tentang pengalaman kita, mungkin pengalaman orang lain yang kita dengar yang menyebabkan cara penilaian kita itu jadi tak betul. Jadi konsepnya ataupun orang kata kefahamannya bagi saya adalah supaya kita ambil iktibar. Apabila kita punya pengalaman sendiri ataupun kita dengar pengalaman orang, kita ambil iktibar, tetapi kita jangan lari sekiranya perkara itu betul membawa kebaikan. Jadi jangan lari, walaupun iktibarnya tadi kita kata tak naklah buat macam tu, nanti jadi macam ni, tapi perkara itu adalah satu perkara baik. Jadi jangan lari daripada perkara yang baik itu. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi. Jadi saya buat sahaja, insyaAllah kita akan ada lagi quick FB live, jadi dari masa ke semasa insyaAllah ada kelapangan kita jumpa. Jadi saya ucapkan kepada tuan dan puan selamat maju jaya, dan mohon keep follow, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum.